Salam sejahtera dan selamat kembali sekali lagi ke channel ini, Currents via MY, channel yang tidak takut berkata benar, walaupun tidak sedap didengar. Kalau Anda baru pertama kali ke sini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sebab kami sentiasa bawakan Anda kupasan politik yang paling panas, paling berani dan paling real dari bumi Sabah dan juga seluruh Malaysia. Hari ini kita ingin ulas tentang satu topik yang orang ramai selalu pandang ringan, yaitu calon bebas. Ya betul, calon bebas. Ramai orang terus cop mereka ini sebagai calon tidak cukup sokongan ataupun tidak laku dalam parti, atau lebih teruk, penyebab pecah undi. Tetapi tunggu dulu, adakah benar, betulkah anggapan itu semua? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku yang kita tidak nampak? Baru-baru ini, Presiden Pertubuhan Prihatin Rakyat Sabah ataupun PPRS, Datuk Muhammad Fadli Fatullah, mengeluarkan satu kenyataan yang agak berani. Beliau kata, jangan sesekali pandang rendah calon bebas yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah ke-17 nanti. Kenapa? Sebab ramai di antara mereka sebenarnya tampil dengan matlamat yang murni, ingin membela nasib rakyat yang sudah lama rasa terpinggir, khususnya di peringkat akar umbi. Kalau kita tengok balik kenyataan dia, katanya PPRS sendiri terima banyak aduan daripada penduduk setempat yang merungut bahwa wakil rakyat sedia ada tidak menjalankan tugas dengan baik. Masalah setempat tidak selesai, bantuan pun tidak sampai, apalagi jalan rosak tidak dibaiki. Rakyat rasa macam tidak ada siapa yang mau peduli mereka. Dan yang jadi contoh utama dalam kes ini adalah kawasan Dun Kepayan. Adun sekarang, Jani Lasimbang dari DAP mengkritik seorang pemimpin akar umbi, Cyril Liu, yang juga ahli DAP, karena mahu bertanding sebagai calon bebas. Katanya Cyril itu desperate ataupun terdesak. Tapi Datuk Muhammad Fadli bantah kenyataan itu habis-habisan. Dia kata tuduhan itu silap besar. Malah banyak laporan dan aduan yang PPRS terima membuktikan ada isu besar yang tidak selesai di kawasan itu. Jadi tindakan Cyril untuk bertanding sebagai calon bebas dianggap tepat. Dia ingin meneruskan perjuangannya untuk membantu rakyat walaupun kena keluar dari kepompong parti sendiri. Dan yang menarik, Cyril bukan bergerak solo. Dia akan bertanding melalui satu gerakan baru yang dinamakan Gelombang Hitam. Pemimpin utama Gelombang Hitam ini adalah Datuk Verdon Bahanda. Nama yang mungkin kamu sudah biasa dengar, sebab dia menang Parlimen Kudat dalam PRU 15 lepas sebagai calon bebas. Tidak silap, dia antara beberapa tokoh bebas yang berjaya menembusi sistem kepartian yang selama ini macam tembok kebal untuk orang luar. Kalau kita imbas kembali, tidak ramai percaya calon bebas boleh menang dalam sistem politik Malaysia yang penuh dengan parti-parti besar ini. Tetapi sejarah sudah buktikan sebaliknya. Datuk Verdon Bahanda menang di Kudat, Ridwan Rubin menang di Tenom, dan dua-dua calon bebas yang tidak bersandar pada jendera parti tapi masih mampu meyakinkan pengundi. Malah dalam PRN Sabah tahun 2020 pun kita ada contoh yang jelas, yaitu Datuk Rudi Awah menang di Pitas dan Datuk Masyung Banah menang di Kuamut, juga sebagai calon bebas. Lepas menang, mereka ini kemudiannya diterima masuk ke dalam parti kerajaan. Ini adalah bukti bahwa kekuatan pengaruh di peringkat akar umbi kadangkala lebih kuat daripada jenama parti itu sendiri. Tetapi sekarang, mari kita bincang isu yang mungkin ramai tidak sedar. Kenapa makin ramai ahli parti besar, khususnya dari DAP sendiri, mula memberontak dan ambil keputusan untuk keluar dari sistem dan bertanding bebas? Adakah ini tanda bahwa dalam parti itu sendiri ada masalah dalaman yang serius? Atau mungkin suara-suara akar umbi sudah tidak lagi diambil kira dalam struktur atasan? Dalam kes Kepayan ini, Cyril Liu sendiri ialah pemimpin pembangunan masyarakat ataupun PPM. Maknanya dia orang yang betul-betul bekerja dengan rakyat di bawah.
Jadi kalau orang macam dia ini pun rasa tidak mampu untuk membantu rakyat dari dalam sistem parti, itu menandakan ada kepincangan yang lebih besar telah berlaku. Dan apabila kita sebut gelombang hitam, ini bukanlah sekadar branding semata-mata. Ini mungkin permulaan kepada satu blok politik ketiga yang benar-benar bebas dari cengkaman gabungan besar seperti GRS, PHBN, ataupun Perikatan Nasional. Coba bayangkan skenario di mana calon bebas menang di beberapa kursi penting dan menjadi penentu pembentukan kerajaan negeri. Tidak mustahil, perkara ini tidak mustahil untuk berlaku. Tetapi macam biasalah, kalau ataupun bila ada blok ketiga yang muncul, mulalah orang akan tanya, ini betul-betul mau tolong rakyat kah ataupun ada agenda tersembunyi? Nah, ini persoalan yang wajar kita tanya. Sebab dalam politik, semua kemungkinan terbuka. Tapi satu perkara yang kita kena akui, calon bebas ini ada kelebihan yang unik. Mereka tidak terikat dengan whip party, tidak perlu ikut arahan pusat secara membuta tuli, dan lebih fleksibel dalam menyuarakan isu rakyat. Cuma realitinya, mau menang itu memang bukan mudah, apalagi sebagai calon yang bebas. Tanpa jentera besar, tanpa dana politik jutaan ringgit, mereka perlu hadap pada kepercayaan rakyat. Tapi bila rakyat sudah muak dengan permainan politik lama, inilah masanya mereka mula cari alternatif yang lebih dekat dengan hati mereka. Dan saya ingin tanya kamu semua, adakah rakyat Sabah, khususnya generasi muda, sudah bersedia untuk beralih arah dan sokong calon bebas? Atau adakah sistem kepartian masih lagi dominan dalam pemikiran pengundi kita? Adakah gelombang hitam ini akan menjadi ombak besar yang menenggelamkan parti-parti besar atau sekadar riak kecil yang mati di pantai? Dan yang lebih penting lagi, adakah kita sedang menyaksikan satu kebangkitan politik baru yang lahir dari kekecewaan rakyat terhadap sistem lama? Atau ini sekadar permainan kuasa di balik tabir yang diselindungi dengan slogan perjuangan rakyat? Semua ini persoalan besar yang kita kena fikir menjelang PRN 17 nanti. Jangan undi sebab warna bendera. Undilah atas dasar siapa yang betul-betul faham masalah kita. Siapa yang sanggup turun padang tanpa kamera, tanpa publicity, tanpa janji palsu. Baiklah kawan-kawan, itu sahaja untuk hari ini. Kalau kamu rasa topik ini patut dibincangkan lebih mendalam, jangan malu-malu komen di ruangan komen di bawah. Kamu mau tengok analisis calon-calon gelombang hitam secara spesifik? Ataupun kita mau siasat lebih lanjut isu dalaman di dalam parti di EP Sabah? Nah, coba tekan like dan share video ini supaya lebih ramai orang yang celik politik. Dan lebih penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini Current Sphere MY, tempat di mana suara rakyat dikupas tanpa tapisan. Jumpa lagi di dalam episode seterusnya. Ingat, politik bukan sekadar siapa yang menang, tetapi siapa yang benar-benar berjuang. Salam sejahtera, salam perjuangan, sekian sahaja semua. Terima kasih.